ada di kertas. Quran itu bukan kertas yang turun melayang-layang. Agama Islam dia ada rojokan. Rojokan utama ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Quran adalah suara yang didengar oleh Nabi Muhammad. Al-Quran Allah turunkan sebagai ayat dengan metodologinya. Hadis-hadis merupakan juga rojokan dengan metodologinya. Baru ada Quran dalam 30 juzuk dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia mengutus para tentara untuk membunuh nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab, nama kampungnya di Yamamah. Lalu meninggallah 70 penghafal Quran. Khawatir Quran ini akan musnah, maka dibukukan menjadi satu. Metodologi ini, iaitu ada pendekatan cara untuk memahami Quran dan Sunnah, diajar oleh baginda Nabi SAW, dipegang dan diperkembangkan secara yang betul oleh para sahabat. Kemudian dari situlah kita mengikut. Kenapa liberalisme dan pluralisme dipatuakan haram? Bukan haram, tapi terkeluar dari Islam dengan ijma' semua ulama dunia. Jesus didn't marry a 9-year-old. He didn't have sex with his dead wife. Kerajaan India hari ini berusaha meredakan kemarahan dari dalam dan luar negara selepas dua pegawai parti pemerintah India BJP menghina Nabi Muhammad SAW dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah. Mahkamah kata negara ini adalah negara, agama adalah sama. Liberalism, pluralism. Agama adalah sama. Islam kah, tak Islam kah, apa benda kah, sama belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam untuk video ni kami akan membentang tajuk kami, iaitu sorotan perkembangan ulum Al-Quran. Sebelum itu, saya akan perkenalkan ahli-ahli yang banyak membantu saya dalam grup ini. Yang pertama, Nurul Izzah binti Abdul Rashid. Seterusnya yang paling banyak membantu dalam grup ini, Sarah Akilah binti Muhammad Amin. Yang seterusnya kawan saya, kawan paling baik pernah saya jumpa, Muhammad Najmuddin bin Muhammad Akmal. Dan seterusnya Nur Syuhada binti Faisal. Saya sendiri Muhammad Lutfi Aiman bin Zuraidi. Baiklah, saya terus pergi kepada pendahuluan. Tak kenal maka tak cinta lah, kan orang kata. Mula-mula kita kena kenal apakah kitab Al-Quran dan bagaimana proses dia sehingga hari ini. Baiklah, saya cerita sedikit kepada anda semua. Naskah kitab Al-Quran pada hari ini yang telah sampai pada kita ni telah pun lengkap dengan titik dan tanda baris serta wakaf yang mudah untuk kita baca dan faham. Ini semua berkat daripada usaha para sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Ketika zaman Rasulullah tu, Al-Quran dipelajari menerusi hafazan dengan cara sahabat bertalaki bersama Rasulullah. Baginda akan meminta sahabat yang dipertanggungjawabkan untuk menulis wahyu Allah secepat mungkin selepas dia menerima wahyu tersebut daripada malaikat Jibril. Ketika itu penulisan Al-Quran dibuat pada kulit, tulang unta dan pelepah kamar dan ketulan batu serta potongan kayu dan banyak lagi lah. Maka pada zaman tu memang susah lah, tapi sahabat-sahabat ni kuat iman dia untuk terus membaca Al-Quran. Umat Islam pada zaman ni perlu memahami usaha tabi'in untuk meletakkan titik dan baris selain tanda panjang sehingga Al-Quran sampai kepada kita yang telah lengkap dan mudah untuk kita baca sekarang ni. Pada zaman sekarang tidak sepatutnya ada alasan untuk umat Islam payah untuk membaca Quran, kerana banyak usaha yang telah dilakukan sama ada di sekolah, di pihak institut, surau, kuliah, malah di televisyen sendiri yang banyak buat program untuk masyarakat Islam sendiri. Al-Quran ni merupakan sumber utama ajaran Islam dan juga merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Al-Quran sebagaimana diketahui diturunkan dalam bahasa Arab, namun demikian tidaklah berarti bahawa semua
orang mahir dalam bahasa Arab dapat memahami secara, orang kata, secara terperinci. Malah para sahabat sendiri tidak sanggup memahami kandungan Al-Quran dengan hanya sekadar mendengarnya dari Rasulullah, kerana Al-Quran ni tidak cukup dengan hanya menguasai bahasa Arab je, sebab Al-Quran ni bahasa dia tinggi. Jadi para sahabat sendiri rasa tak puas sekadar dengar dan tak memahami dan tidak mendalami Al-Quran itu. Banyak usaha yang telah dilakukan kan pada masa sekarang, tapi banyak cabaran yang telah mengganggu usaha-usaha ni. Umat Islam patutnya faham yang Al-Quran ni adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi Muhammad sebagai wasilah, iaitu surat bagi menyelamatkan manusia daripada kesesatan dan pergi menuju kepada kebenaran. Dan membacanya merupakan sebagai suatu ibadah. Okey, para ulama ni telah menyusun satu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, iaitu dinamakan Ulumul Quran. Dari situlah asal usul Ulumul Quran daripada para ulama sendiri. Okey, ulama ni dia banyak berusaha untuk kita lah, jadi kita kena menghargai dia. Okey, Ulumul Quran merupakan salah satu bidang yang penting bagi membolehkan umat Islam tu memahami, mendalami dan mentafsir Al-Quran dengan baik dan tepat. Okay, saya putar semula yang mana walaupun banyak usaha telah dilakukan, tapi ada sekelompok umat Islam sendiri yang mempunyai pemikiran yang sempit, yang mana mogok tentang usaha ni. Okey, daripada analisis kumpulan kami mendapati terdapat segelintir umat Islam yang beranggapan, okey, ni isu permasalahan kami, yang beranggapan bahawa ilmu ulumul Quran ni agak sukar untuk dikuasai. Mereka ni hanya menganggap orang yang mempelajari ulumul Quran ni akan bergelar ustaz atau guru-guru agama sahaja. Mereka yang bergelar ustaz dan guru-guru sahaja yang mampu untuk mempelajari ulumul Quran ni. Okey, sebagian itu pula golongan ni juga turut mengambil ringan akan ulumul Quran ini. Kebebasan sebegini rupa risikonya besar dalam konteks agama. Selain itu, usaha dalam perkembangan ulumul Quran turut mendapat halangan apabila munculnya fahaman Islam liberal dan pluralisme agama. Apa itu Islam liberal? Ya. Agama kita agama Islam. Tidak ada liberal yang dikaitkan dengannya. Liberal bermaksud bebas. Bebas di sini bermaksud bebas mentafsirkan agama mengikut otak masing-masing. Cabaran dihadapi oleh kelompok ni cukup kuat sehingga menghambat usaha-usaha dalam perkembangan ulumul Quran. Okey, maka dalam tajuk ini kita akan menguraikan satu persatu masalah ini serta beberapa cadangan yang akan diutarakan untuk penyelesaian bagi menghadapi masalah ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulakan pembentangan saya yang mengenai dengan isu permasalahan yang pertama, iaitu tanggapan bahawa ulum Quran adalah ilmu yang agak sukar untuk dikuasai. Jadi untuk isu permasalahan yang pertama ini, saya meletakkan 3 isi, iaitu yang pertama, pembelajaran ulum Al-Quran yang selalunya diterhadkan kepada pelajar yang berlatar belakangkan sekolah agama sahaja dan bukannya dilaksanakan di setiap institusi pendidikan. Okey, maknanya di sini ialah seperti yang kita tahu, umum tahu yang pendidikan agama ini selalunya diberikan kepada pelajar-pelajar yang berkeperluan khas. Bukanlah maksudnya okey atau sebagainya, maksudnya ianya disediakan di sekolah-sekolah yang tertentu sahaja, seperti sekolah-sekolah agama ataupun sekolah-sekolah tahfiz dan madrasah-madrasah yang terpilih. Jadi di sekolah-sekolah harian biasa, pendidikan agama ini seringkali dipandang remeh dan tidak terlalu ditekankan kerana mereka terlalu menekankan subjek-subjek yang lain, subjek teras yang lain seperti bahasa Melayu ataupun subjek susah seperti fizik, matematik dan sebagainya. Jadi di sini masyarakat selalu beranggapan bahawa ulum Quran ini sesuai untuk pelajar yang berlatar belakangkan sekolah agama sahaja dan
pelajar yang tidak berlatar belakangkan sekolah agama tidak patut untuk mempelajarinya. Okey, seterusnya, masyarakat Islam sering menganggap bahawa ilmu Al-Quran ini hanya mempunyai ilmu tentang hukum tajwid, panjang pendek baris ayat dan cara bacaan dalam Al-Quran sahaja. Baik, di sini pula masyarakat di sekeliling kita, terutamanya masyarakat Islam, seringkali mengetahui ataupun meletakkan tanggapan bahawa mempelajari ulum Al-Quran ini, iaitu ilmu Al-Quran ini, hanya sekadar mempelajari hukum-hukum tajwid, panjang pendek baris ayat dan juga mengenai dengan cara bacaan di dalam ayat Al-Quran. Jadi di situ merupakan satu tanggapan yang tidak bagus, kerana sebagai Muslim, seorang Muslim, ilmu Al-Quran ini sangatlah meluas. Jadi ianya bukan sekadar untuk mempelajari tajwid, mempelajari cara bacaan Al-Quran, tetapi dengan mempelajari cara bacaan Al-Quran juga, di situ kita boleh mempelajari makna-makna yang terdapat di dalam setiap ayat Al-Quran tersebut. Jadi tanggapan tersebut tidak patut berada di dalam fikiran mereka. Dan isu yang poin yang ketiga, ilmu Al-Quran ini sukar difahami kerana bahasanya yang terlalu tinggi dan takut untuk memahami makna setiap ayat kerana dibimbangi membawa maksud yang sebaliknya. Baiklah, poin tersebut pula mengatakan bahawa ilmu Al-Quran ini sukar difahami. Ianya sukar jika kita tidak bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya demi kebaikan masa hadapan kita, dunia dan akhirat. Jadi tanggapan tersebut tidak patut berada di dalam pemikiran seorang manusia kerana tiada apa yang senang di dunia ini dan semuanya memerlukan usaha dan tawakal yang telah kita usahakan tadi. Jadi kalau kita memikirkan bahawa ilmu Al-Quran ini susah, jadi makanya kita akan selama-lamanya beranggapan bahawa ulum Al-Quran ini susah untuk dipelajari. Sememangnya ulum Al-Quran ini kita mempelajarinya daripada bahasa utamanya, iaitu bahasa Arab. Tetapi pada zaman sekarang terlalu ramai para ulama dan juga para pentafsir Al-Quran yang telah mentafsirkan Al-Quran mengikut bahasa yang sesuai untuk setiap manusia fahami. Jadi di situ tidak mempunyai kesulitan sekalipun untuk mempelajari ilmu Al-Quran kerana setiap ilmu itu memang diberikan untuk kita sebagai seorang manusia dan juga seorang Muslim yang sepatutnya mempelajari ilmu Al-Quran, bukan sekadar mempelajari hukum tajwid. Jadi memang sememangnya bahasa Al-Quran ini sangat tinggi dan tidak boleh ditandingi oleh mana-mana karyawan ataupun sastrawan sekalipun, maupun seseorang itu sangatlah arif dan juga bijak dalam berkata-kata. Tetapi jika tersilap sedikit saja mentafsirkan ayat Al-Quran dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak betul maksudnya, jadi dibimbangi akan memberi sedikit kekeliruan dan dibimbangi maksud yang salah itu disalah erti oleh setiap manusia. Jadi boleh terjadinya ilmu yang sesat. Jadi untuk mengelakkannya, manusia ini berfikir bahawa ilmu Al-Quran ini susah. Jadi perkara ini sangatlah tidak boleh untuk tidak boleh selalu dianggap susahlah, kerana setiap ilmu itu kalau kita berusaha untuk mempelajarinya, maka ianya tidak menjadi susah sekalipun. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Malik. Baik. Di hadis yang saya letakkan di dalam slide ini, maka sebagai umat Islam menjadi kewajipan untuk kita sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk menentukan sesuatu hukum ataupun menentukan sesuatu perkara yang kita ragukan. Jadi jika kita tidak mempelajari ilmu Al-Quran, maka susahlah untuk kita dan generasi akan datang untuk menentukan hukum hakam Islam dan juga untuk menentukan apakah perkara ini
perlu dilakukan ataupun tidak. Okey, itu saja untuk saya. Seterusnya saya akan mempersilakan presenter yang seterusnya untuk membentangkan poin beliau yang seterusnya. Seterusnya, isu permasalahan bagi serotan perkembangan ulum Al-Quran yang kedua ialah tersebarnya fahaman Islam liberal dan pluralisme agama di Malaysia terutamanya. Tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan pluralisme agama? Berdasarkan pendapat Usman pada tahun 1977, pluralisme agama adalah suatu kefahaman yang menyamaratakan taraf agama Islam dengan kedudukan agama yang lain. Pada pasca modernisasi ini, terdapat pelbagai pemikiran baharu yang muncul dengan pelbagai ideologi yang dibawa seperti pluralisme agama. Pluralisme agama merupakan sebuah ideologi yang disebarkan di banyak negara termasuklah Malaysia. Pluralisme agama sangat berbahaya kerana ianya sebuah serangan ideologi yang menyerang pemikiran umat manusia dalam mengubah pegangan seseorang, bahkan ia membawa kepada kekeliruan terhadap kefahaman beragama dan memanipulasi sifat kepelbagaian beragama. Maka perkara tersebut dianggap bakal menggugat pemikiran dan akidah sebenar seseorang, khususnya buat penganut agama Islam. Seterusnya, pada pendapat Chandra Muzaffar pada tahun 2011, pluralisme agama ialah suatu agama umum kerana merupakan kefahaman yang menerima segala kewujudan agama di dunia ini. Dengan fahaman inilah maka lahirnya ideologi Pancasila di Indonesia. Dan ia juga penganut fahaman Islam liberal menyeru agar dibenarkan perkahwinan campur antara agama kerana semua agama adalah benar dan betul dan perkahwinan sebini sememangnya telah diamalkan di Indonesia, menunjukkan kejayaan besar golongan Islam liberal di sana. Di Malaysia, penularan fahaman pluralisme dapat dilihat dalam kes-kes berikut. Sambutan kongsi raya, iaitu menyambut perayaan agama secara bersama-sama di antara agama-agama di Malaysia, Islam, Hindu, Cina dan Kristian. Sekalipun telah ditegur oleh mufti dan para ulama dalam Muzakarah Ulama 2006 di Perak sebagai bertentangan dengan Islam, namun golongan Islam liberal menolak pandangan mufti dan ulama-ulamanya dan menuduh mereka jumud dan kolot atau berpemikiran tertutup. Selain itu, Sister in Islam juga turut memberikan pandangan tentang pluralisme agama ini dengan menyatakan bahawa pluralisme agama merupakan kesatuan agama. Sister in Islam ada mengeluarkan kenyataan untuk kebebasan agama dalam isu murtad seperti kes Lina Joy yang nama asalnya Azlina Jailani. Golongan Islam liberal di Malaysia antara yang mendesak agar penganut Islam diberi hak untuk murtad dari agama, iaitu Islam, tanpa sebarang tindakan undang-undang dan tanpa tertakluk dengan keputusan Mahkamah Syariah. Bagi kelompok Islam liberal yang jahil ini, mereka berhujah bahawa hak untuk murtad menurut mereka adalah kebebasan beragama yang juga diakui oleh Al-Quran. Mereka telah pun menyalah tafsirkan ayat Allah yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam agama, surah Al-Baqarah ayat 256. Menurut tafsiran ulama tafsir yang muktabar, ayat di atas hanya terpakai bagi orang yang bukan Islam, yakni mereka tidak harus dipaksa untuk menganut Islam kecuali dengan kerelaan sendiri. Adapun bagi penganut Islam, maka mereka wajib beramal dengan segala tuntutan Islam, termasuk tuntutan memelihara akidah dan iman. Dalam kes murtad, orang Islam yang keluar daripada agama akan dikenakan hukuman yang berat di akhirat dan di dunia. Hukuman di akhirat ialah akan dihumbankan Allah dalam neraka untuk selama-lamanya. Murtad membawa kepada implikasi hukuman mati berdasarkan perundangan Islam, sebagaimana hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Baiklah, saya pergi kepada objektif yang kita akan dapat. Daripada kita mempelajari daripada tajuk ini. Okey, yang pertama, kita sudah tentulah akan mengetahui faktor berlakunya pemikiran umat Islam yang mengatakan bahawa ilmu Al-Quran sukar dipelajari. Jadi kita akan tahu kenapa umat Islam ni dia kata ilmu Quran ni sukar dipelajari. Kenapa dia kata golongan ustaz, golongan ulama aja yang boleh nak menceburi ulum Al-Quran ni. Padahal seluruh umat Islam ni patut tahu ulum Al-Quran ni. Sebab tu kita tengok zaman sekarang banyak orang yang macam-macam lah, yang tak ada pegangan agama, mengata itu, mengata ini. Ini benda yang berbahaya tuan-tuan.
Ya, kepiah atas kepala tapi sokong orang kafir menggunakan kalimah Allah. Boleh kata Allah ada anak, boleh kata Allah ni ada anak, Allah tua, Allah muda. Padahal telah pun diterangkan oleh ulama, mengeluarkan hukum sana hukum sini, memandai-mandai dalam berhukum. Bila kita letakkan ihfazillah, yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kita takut bila hukum Islam tidak dijaga, perintah Allah tak dijaga, kita takut Allah tarik nikmat yang ada di negara kita. Okey, seterusnya objektif yang kedua iaitu kita akan meneliti faktor berlakunya penyebaran fahaman Islam liberal dan pluralisme agama. Okey. Sebab ini akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya. Jadi kita akan tahulah kenapa munculnya fahaman Islam liberal dan pluralisme agama. Tapi apakah teras liberalism? Liberalism yang menjadikan mereka terkeluar dari Islam ialah begini. Apa yang diharamkan oleh agama Islam tapi masyarakat dapat menerima, kita lakukan. Dan apa yang diwajibkan oleh Islam tetapi masyarakat tidak dapat menerimanya, kita tinggalkan. Di situ mereka sudah batal akidah dan jadi murtad serta-merta. Kenapa banyak ajaran yang pelik-pelik di luar sana? Awas, mereka mengaku mereka beragama Islam tetapi liberal. Kami beragama Islam, tetap beriman dengan Allah, tapi kami bebas mentafsirkan Islam mengikut otak kami. Kenapa banyak fahaman yang berlainan, yang bercanggah? Pluralism ini adalah semua agama adalah betul belaka. Maka bercanggah dengan firman Allah, inna dina indallah al-Islam, agama lain adalah batil, Islam saja yang betul. Bila kita kata betul belaka yang lain, kita sudah lawan Allah. Lawan Allah faqad kafara jihar, menjadi kafir terang-terangan. Faham lagi? Cuma nak mengabui, nak membodohkan masyarakat Islam di Nusantara, liberal dan plural di sebelah kita, dia gunakan perkataan Islam di belakang, di depan, iaitu Islam liberal, Islam plural, supaya kita jadi bengong. Kita akan tahu sebabnya nanti. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, latar belakang. Pengertian ulum Al-Quran dapat diberikan dengan dua keadaan. Pertama, dari segi bahasa dan Al-Quran. Yang kedua, pengertian pada istilah. Okey. Pertama, dari segi bahasa, perkataan ulum merupakan lafaz ijma' daripada perkataan ain. Ia boleh ditarifkan sebagai kefahaman muktamad yang menepati fakta yang sebenar. Dari segi Al-Quran, didefinisikan sebagai kalam Allah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis pada masyaf yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan suatu ibadah. Ulum Al-Quran adalah satu gagasan ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya seperti sejarah penurunan, penulisan dan pengumpulan, asbab nuzul, maki wa madani, nasikh mansukh. Dalam erti kata lain, ulum Al-Quran ialah ilmu segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, pengertian pada istilah. Ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran sama ada dari aspek penurunan, bacaan, sejarah pengumpulan, penyusunan, penulisan dan pentaksiran, serta sebab-sebab turun ayat. Selain itu, sejarah perkembangan ilmu ulum Al-Quran bermula sejak turunnya wahyu pertama lagi. Hal ini boleh dilihat melalui penurunan, sebab-sebab penurunan, pembacaan, cara pengumpulan dan sebagainya, yang mana semua perkara ini termasuk dalam perbahasan ilmu ulum Al-Quran. Perkembangan ilmu ulum Al-Quran semakin diperlukan dan semakin meluas kerana Islam semakin berkembang, merentasi pelbagai budaya dan bahasa di samping menghadapi pelbagai permasalahan baru akibat pertambahan umat Islam bukan Arab yang telah memeluk Islam. Pada zaman Nabi Muhammad telah menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril dan segera menghafaznya melalui apa yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian baginda menyampaikannya kepada para sahabat lalu memerintahkan sahabat menulis wahyu tersebut pada tempat-tempat tertentu supaya tidak hilang. Okey, untuk latar belakang ilmu
ulum Al-Quran itu saja. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan faktor berlakunya pemikiran umat Islam yang mengatakan bahawa ilmu ulum Al-Quran itu sukar untuk dipelajari. Jadi saya meletakkan dua faktor, iaitu melalui faktor ibu bapa dan juga faktor rakan sebaya, dan saya akan menerangkan setiap satu isi tersebut. Jadi yang pertama ialah faktor ibu bapa. Ibu bapa tidak menerapkan budaya mempelajari dan mengajar ilmu agama dalam diri anak-anak sejak kecil. Dalam institusi keluarga, ibu bapa merupakan individu yang paling hampir kepada perkembangan peribadi anak-anak, kata Zulkifli dan lain-lain. Baiklah, pada poin yang ini, faktor ibu bapa ini tidak menerapkan budaya untuk mempelajari ilmu Al-Quran daripada anak-anak itu kecil lagi. Jadi, seperti yang kita tahu, ibu bapa ini merupakan warna yang akan mencorakkan kain-kain putih anak-anak mereka, terutamanya ketika anak-anak mereka masih lagi kecil. Jadi jika daripada kecil lagi ibu bapa mereka tidak mempedulikan untuk mengajar atau memupuk dan mendidik anak-anak mereka mengenai hukum-hukum agama ataupun mempelajari keseluruhan agama, paling-paling pun mempelajari tentang ilmu Al-Quran, jadi itu akan menjadi suatu perkara yang sukar untuk anak tersebut di suatu masa akan datang, kerana pada waktu kecil ibu bapa mereka tidak memberikan pendidikan yang bagus kepada mereka. Dan untuk pernyataan yang diberikan oleh Zulkifli itu, sememangnya daripada kecil lagi anak mereka telah lahir, dan sememangnya ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. Jadi seharusnya mereka memberi contoh atau teladan yang baik yang boleh diikuti oleh anak-anak mereka sendiri. Jadi jikalaulah anak-anak mereka ini tidak dapat pendidikan dan juga ilmu tentang agama, terutama ilmu Al-Quran ini dengan baik daripada ibu bapa mereka sendiri, sudah pasti akan menjadi susah kepada mereka juga untuk menerima ilmu tentang agama daripada orang lain juga, kerana tiada dorongan daripada ibu bapa, maka mereka akan merasa bosan untuk mempelajarinya, dan mereka menganggap macam ibu bapa saya tak ajar pun benda ni, jadi perlu ke saya belajar? Saya takut jika mereka beranggapan begitulah. Jadi di situ peranan ibu bapa sangat penting untuk mencorakkan anak-anak mereka. Jadi poin yang kedua pula, ibu bapa membiarkan guru-guru mendidik anak mereka dengan ilmu agama berbanding mengajarnya sendiri. Baik, untuk poin ini pula, jikalaulah ibu bapa mereka itu seorang yang berkerjaya, mempunyai pekerjaan yang bagus dan terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, seperti yang kita tahu, ibu bapa terlalu meletakkan harapan kepada guru-guru di sekolah untuk mendidik anak-anak mereka tentang ilmu agama. Sudah pasti sekolah akan mengajar subjek pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Islam kepada anak-anak murid mereka, kerana itu subjek silibus yang berada di sistem pendidikan negara kita. Tapi apabila mereka, anak-anak, mempelajarinya dengan guru-guru, perasaan mereka untuk menerima ilmu itu lain daripada mereka menerimanya daripada ibu bapa sendiri, kerana guru-guru ini ibarat penolong sahaja. Ibu bapa yang seharusnya menjadi orang utama yang mendidik, yang mendorong anak-anak mereka untuk mempelajari ilmu agama daripada kecil lagi. Jadi faktor-faktor ini seringkali kita dengari, bahawa guru-guru ini menjadi harapan kepada ibu bapa agar anak-anak mereka mempelajari ilmu agama. Sepatutnya ibu bapa ini yang menjadi harapan untuk mendidik anak-anak mereka sendiri, bukannya para guru, kerana para guru ini cuma penolong sahaja untuk menambahkan ilmu tentang agama. Jadi di sini tanggapan itu tidak patut ada, dan tidak patut berlaku pun di kalangan ibu bapa sendiri. Okey, poin yang kedua ialah faktor rakan sebaya menganggap bahawa ilmu agama ini membosankan.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, jikalau ibu bapa ini tidak mendidik mereka daripada kecil, jadi bila mereka dah besar, mereka sudah bergaul dengan kawan-kawan, mereka akan merasakan ilmu agama ini tiada apa-apa. Tiada apa-apa makna bagi mereka kerana mereka merasakan ilmu agama ini membosankan. Selain itu, perkara ini juga berkait dengan isi yang seterusnya, iaitu lebih suka untuk melakukan perkara-perkara yang popular pada zaman kini tanpa mengikut kira kesan buruk kepada imej Islam kerana rakam mereka melakukan itu juga. Jadi di sini membawa maksud yang rakan sebaik ini juga memberi satu impak yang besar kepada anak-anak, terutamanya pemikiran umat Islam lah. Kerana zaman sekarang ini terlalu banyak trend yang telah dipopularkan oleh anak muda, terutamanya dalam segi hiburan dan sebagainya lah. Tetapi trend tersebut tidak banyak yang memberi kesan yang baik kepada masyarakat, tapi perkara tersebut lebih membawa kepada kesan buruk. Maknanya imej Islam akan tercalar lah di situ, di pandangan halayak ramai, kerana trend-trend kini tidak mengira lagi dah malu ataupun batas pergaulan antara satu sama lain. Jadi rakan sebaya mereka yang melakukan perkara tersebut akan membuatkan rakan mereka yang lain merasakan benda itu benda biasa. Tiada pergaulan, maksud saya pergaulan yang bebas, boleh melakukan apa sahaja, sedangkan di dalam Islam kita tidak boleh melakukan sesuatu perkara seperti menunjukkan badan ataupun tidak menutup aurat dengan sempurna. Tetapi kini perkara itu dianggap normal bagi mereka sebagai remaja, dan sebagai rakan sebaya mereka menganggap rakan mereka yang melakukan perkara tersebut itu juga normal, kerana itu yang sedang berlaku di komuniti kita sekarang pada zaman ini. Jadi isu itu akan merosakkan imej Islam lah. Baik, sabda Rasulullah SAW, maksudnya seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Kerana itu, perhatikanlah setiap seorang di antara kalian dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sabda Rasulullah yang telah dinyatakan ini yang saya fahami ialah setiap seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Jika sahabatnya mempunyai akhlak dan agama yang baik, agama yang penuh di dalam diri dan jiwa mereka, maka perhatikanlah setiap gerak-gerik mereka. Perhatikan dengan siapa kita bersahabat. Adakah kita bersahabat dengan sahabat yang membawa kepada kelalaian, ataupun kita bersahabat dengan kawan yang membawa kepada kebaikan, terutamanya membawa kita kepada ke arah jalan yang benar. Itu maksudnya di situ. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan presenter seterusnya untuk membentangkan poin tersebut, poin mereka. Terima kasih. Baik, yang seterusnya, faktor kenapa tersebarnya fahaman Islam liberal dan pluralisme agama. Secara amnya, pluralisme agama di Malaysia ini semakin berkembang bermula dengan seiring perkembangan aliran liberalisme di Indonesia. Pluralisme agama berkembang apabila unsur-unsur liberalisme meresap masuk ke dalam pemikiran masyarakat Islam di Malaysia. Liberalisme di Malaysia mempunyai pengaruh dari liberalisme di Indonesia. Namun, gerakan liberalisme di Malaysia tidaklah seberani liberalisme Indonesia yang secara terang-terangan menggunakan perkataan liberal di pertubuhan mereka seperti Jaringan Islam Liberal, iaitu JIL. Perkembangan ini agama di Malaysia didasari oleh perkembangan aliran liberalisme di Indonesia secara langsung, walaupun terdapat beberapa perbezaan antara duanya daripada Muhammad Nizam Bashar 2012. Terdapat beberapa faktor-faktor penting yang menyebabkan tersebarnya pluralisme agama di Malaysia. Antara faktor-faktor berikut ialah penyebaran melalui media massa, penyebaran melalui kursus kepimpinan dan pengurusan, dan juga penyebaran melalui badan-badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Yang pertama, media massa.
Media massa merupakan ejen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antara media massa tersebut ialah media cetak, akhbar, majalah, buku dan sebagainya. Dan media elektronik iaitu televisyen, radio dan internet. Pendapat daripada Sohana Abdul Hamid 2016. Penyebaran pluralisme agama di Malaysia juga tidak terkecuali dari dipengaruhi oleh faktor media massa. Media massa yang terlibat antaranya ialah buku-buku mengenai liberalisme dan pluralisme agama yang telah diterbitkan nama oleh penerbit Indonesia atau Malaysia. Boleh didapati antaranya ialah penulisan Nurul Khalish Madjid, Budi Munawar Rahman, Azmuyardi Azhar dan beberapa tokoh lain lagi. Suntikan daripada Latifah Abdul Majid 2012. Faktor seterusnya ialah melalui artikel-artikel dalam majalah. Sebagai contoh, Ulil Absar Abdullah dalam majalah Gatra 21 Disember 2022 menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan agama yang paling benar. Manakala dalam majalah Kompas, iaitu pada 18 November 2022, dibawa tajuk menyegarkan kembali pemahaman Islam. Ulil Absar menyatakan bahawa dengan tanpa rasa segan dan malu, saya mengatakan bahawa semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju yang maha benar. Semua agama dengan demikian adalah benar dengan variasi, tingkat dan kadar kedalaman yang berbeza-beza dalam menghayati jalan keagamaan itu. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama, iaitu keluarga pecinta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada hujungnya. Artikel-artikel ini merupakan artikel dalam majalah terbitan Indonesia. Golongan liberalisme atau pluralisme di Malaysia setakat kajian ini belum memuatkan artikel-artikel mereka dalam majalah-majalah terbitan tempatan. Akhir sekali, contoh media massa yang menyebarkan fahaman pluralisme agama ialah medium internet. Medium internet merupakan medium terpantas dalam teknologi, informasi dan komunikasi di era globalisasi ini. Masyarakat mudah untuk akses maklumat-maklumat melalui internet tanpa batasan jarak, masa dan negara. Sepatah kilat, segala maklumat senang diperolehi. Melalui laman sesama internet, golongan pluralisme agama menyebarkan fahaman-fahaman mereka di internet. Dalam laman web ini, terdapat ruangan artikel soal jawab, perbincangan dan sebagainya. Sekiranya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih, masyarakat boleh menghantar persoalan melalui email yang disediakan. Medium internet yang digunakan di Malaysia untuk mempromosikan fahaman ini ialah melalui laman web, Facebook dan juga Instagram. Baiklah, faktor yang kedua, penyebaran pluralisme agama melalui kursus kepimpinan dan pengurusan. Kursus kepimpinan dan pengurusan yang asalnya dikesan mempunyai elemen-elemen pluralisme agama di dalamnya ialah kursus Emotional Spiritual Quotient ESQ yang diperkenalkan oleh Ari Ginanjar Agustian. Kursus ini merupakan kursus di bawah syarikat ESQ Leadership Center yang berpusat di Jakarta. Kursus ini telah tersebar di Malaysia melalui penubuhan beberapa pusat pengajarannya. Mufti Wilayah Persekutuan pada masa itu iaitu Wan Zahidi bin Wan Teh telah mewartakan ESQ haram. Pengharaman tersebut berlaku kerana terdapat 10 ciri-ciri penyelewengan dalam kursus tersebut dan antara salah satu ciri penyelewengan tersebut ialah mempunyai fahaman yang disandarkan kepada liberalisme dan pluralisme. Pada tahun 2010, Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah melakukan semakan kepada kursus ini dan Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa kursus ESQ Leadership Training boleh dilaksanakan di Malaysia tetapi bersyarat iaitu dengan pengawasan sepenuhnya oleh panel syariah yang dilantik oleh ESQ. Terakhir, tersebarnya pluralisme agama melalui kursus kepimpinan dan pengurusan. Badan-badan bukan kerajaan NGO yang memainkan peranan dalam penyebaran pluralisme agama antaranya ialah melalui Malaysian Interfaith Network iaitu MIN. MIN mempunyai 20 badan gabungan termasuk Konrad Adenauer Foundation iaitu KAF, Institusi Kajian Dasar IKD, Center in Islam SIS,
Malaysian Conservative Council of Buddhism, Christianity, Buddhism and Sikh, Council of Church of Malaysia, Rotary Club dan lain-lain. NGO di dalam MIN banyak menyokong kepada penyebaran pluralisme agama di Malaysia. Sebagai contoh, Yayasan Konrad Adenauer Stiftung telah membiayai persidangan kebangsaan towards the formation of the Interfaith Commission of Malaysia yang diadakan pada 24 hingga 25 Februari 2005 di Bangi. Manakala pada 2007, Konrad Adenauer Stiftung Singapura dengan kerjasama Malaysian Association for American Studies MAAS telah menerbitkan buku Religious Pluralism in Democratic Societies. Buku ini sebenarnya merupakan koleksi kertas kerja yang dibentangkan di seminar MAAS International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies di Kuala Lumpur pada 20 hingga 21 Ogos 2022. Selain daripada itu juga, IKD turut memainkan peranan dalam mempromosikan pluralisme agama. Melalui IKD, lahirnya Badan Pemikir Muda Intelek, antaranya ialah Komunikasi Jalan Telawi, Unit Pemikiran Politik IKD, Pusat Lepas Pelajar Timur Tengah dan Open Dialogue Center. Melalui kerjasama dengan badan-badan ini, pelbagai ceramah, seminar, bengkel dan lain-lain telah dijalankan. Okey, untuk insya-Allah saya akan bentang tentang pandangan ulama dan dalil-dalil yang menyokong tentang suratan perkembangan Al-Quran. Okey, Al-Syahid Hassan Al-Banna berkata, Al-Quran Al-Karim ini adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara membacanya, terdapat berbagai pandangan ulama dan dalil-dalil yang menyokong pengembangan Al-Quran ini. Antaranya ialah pertama sekali ialah kepentingan mempelajari Al-Quran. Seperti mana Uthman bin Affan radhiyallahu bahawa Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maksudnya sebaik-baik kamu adalah mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya. Kiranya hadis sahih di atas jelaslah dia menunjukkan kepentingan kita mempelajari Al-Quran. Ilmu Al-Quran ini dia sangat penting bagi umat manusia kerana dia merupakan panduan hidup yang tiada ragu akan kesahihannya. Okey. Sebagai itulah ulama-ulama tafsir mewujudkan pelajaran Al-Quran bagi memudahkan kita dalam memahami kandungan Al-Quran. Okey, seterusnya ialah pandangan ulama tentang larangan mentafsir Al-Quran dengan sendiri. Okey. Menurut Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah, perbuatan mentafsirkan Al-Quran ini dengan menggunakan pendapat sendiri dalam keadaan seorang itu tidak layak termasuk di dalam kategori berkata ke atas Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Hal ini dilarang oleh Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berikut. Sesungguhnya ia syaitan menyuruh kamu melakukan perkara yang buruk lagi keji, serta menyuruh kamu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan sesuatu yang kamu tidak tahu. Surah Al-Baqarah ayat 169. Okay, hal ini kerana perbahasan bahasa Arab ni, Al-Quran, perbahasan bahasa Arab dalam Al-Quran ni merupakan bahasa Arab yang tinggi, mempunyai unsur balaghah yang perlu kita pelajari. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya mentafsir Al-Quran dengan sendiri. Faham? Terusnya ialah cadangan dan penyelesaian. Okay, terdapat beberapa cadangan dan penyelesaian yang boleh saya beri. Antaranya, pertama ialah mewajibkan semua murid atau pelajar yang beragama Islam mempelajari subjek Al-Quran dan As-Sunnah. Ia kerana apabila menjadikan subjek tersebut sebagai mewajibkan semua murid mengambil subjek tersebut, dia akan menjadikan subjek tersebut sebagai subjek teras. Subjek Al-Quran dan As-Sunnah ni merupakan subjek yang menekankan pengajaran ulum Quran. Menurut Dr. Abdul Hafiz bin Abdullah daripada buku Teks Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4 2019, antara pelajaran ulum Quran yang terdapat dalam subjek ini ialah asbabun nuzul, qiraat, fadail Quran, tafsir dan takwil, dan an-nasih wal mansuh ataupun an-nasah wal mansuh. Okey. Seterusnya ialah kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, perlu memperbanyakkan
memperbanyakkan program tahfiz model ulul albab ataupun dikenali sebagai TMUA, tahfiz model ulul albab. Seperti yang dilaksanakan di beberapa buah sekolah, contohnya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Krian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, program ini ialah program yang menggabungkan tahfiz dan akademik. Bermaksud pelajar akan belajar subjek seperti sekolah yang lain ataupun belajar subjek teras, bahasa Melayu, bahasa Inggeris seperti sekolah biasa. Tapi dengan keistimewaannya program ni, pelajar dia perlu hafal 30 juz Al-Quran dalam tempoh 5 tahun dan mempelajari qiraat 7 ataupun qiraat 7. Bagi yang berjaya, pelajar akan diberikan sijil daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Justru itu, cadangan ini amat sesuai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kerana pelajar dapat mendekatkan diri dengan Al-Quran, justru dapat mahir dan lebih arif dalam ulum Al-Quran. Okey, akhir sekali ialah pihak yang berwajib perlu mewajibkan semua golongan, terutamanya warga emas, untuk menghadiri kelas Al-Quran di surau. Hal ini bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku seperti lahirnya ajaran yang tidak berasas kefahaman. Contoh yang dapat diberikan apabila seorang anak murid bertanyakan maksud yang tersirat ataupun seorang anak muda yang menanyakan maksud yang tersirat tentang satu ayat Quran kepada ayahnya, datuknya ataupun mahupun neneknya. Namun apabila ayah, datuk dan neneknya mentafsirkan Al-Quran tanpa berasas sesuatu, ia dapat menimbulkan suatu masalah apabila ia disebarkan. Oleh disebabkan itu, kita perlu mempelajari ulum Quran. Sekian. Okay, untuk rumusan, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan mendapat pahala bagi yang membacanya. Penting untuk kita mengetahui dan mempelajari ilmu Al-Quran. Memeliharanya daripada sebarang penyelewengan merupakan satu kewajipan untuk umat Islam. Selain itu, Al-Quran juga mempunyai banyak kelebihan dari segi pembacaan, pengamalannya serta dapat menjadi benteng pertahanan diri dari gangguan hati dan akal fikiran. Mempelajari serta mendalami ilmu ulum Al-Quran telah menyumbang faedah yang amat besar kepada setiap individu dan masyarakat. Antaranya, kita dapat menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran. Selain itu, kita juga dapat menambahkan keyakinan kepada pengkaji Al-Quran bahawa ia merupakan kitab suci daripada Allah dan bukannya ciptaan manusia. Seterusnya, dapat mengetahui sejarah dan perkembangan Al-Quran semenjak ia diturunkan sampai sekarang, di mana jalan penyampaiannya adalah secara mutawatir. Di samping itu, dapat membantu pengkaji untuk memahami Al-Quran serta mengeluarkan hukum daripadanya. Mempelajari ilmu ulum Al-Quran ini juga dapat memahami kalam Allah atau Al-Quran sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Selain itu, kita dapat mengetahui keistimewaan ahli tafsir dalam mentafsir ayat-ayat Al-Quran dan dapat memahami Al-Quran dengan baik. Akhir sekali, berdasarkan kajian ini, maka dapatlah kita mencapai kesemua objektif, iaitu mengetahui faktor berlakunya pemikiran umat Islam yang mengatakan bahawa ilmu Al-Quran sukar dipelajari. Hal ini dikatakan demikian apabila kita dapat mengetahui punca yang menyebabkan masyarakat tidak berminat dengan ilmu ulum Al-Quran dan menganggap ilmu tersebut hanya untuk mereka yang bercita-cita menjadi ustaz dan ustazah sahaja. Selain itu, objektif seterusnya, kita dapat meneliti faktor yang berlakunya penyebaran fahaman Islam liberal dan pluralisme agama. Hal ini dikatakan demikian apabila kita simpulkan bahawa fahaman Islam liberal dan juga penyebaran pluralisme agama adalah penyelewengan yang sangat bertentangan dengan syariat Islam yang akan menyebabkan penyelewengan agama seseorang Muslim tersebut.
Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan yang menghina Nabi Muhammad SAW oleh dua orang ahli politik India. Jurucakap BJP Nupur Sharma dipetik menghina Nabi Muhammad SAW dalam satu debat di siaran televisyen tempatan minggu lalu. Manakala Ketua Operasi BJP di New Delhi Navin Kumar Jindal turut dikenakan hukuman sama selepas memuat naik hantaran di Twitter membabitkan Nabi Muhammad SAW yang turut mencetuskan kemarahan orang ramai. Hari ni aku tengok ramai betul yang dah hina Nabi. Ramai betul yang dah hina Nabi semua. Aku nampak sangat. Sebelum ni dua orang tu tiba-tiba nak buat kartun version hina Nabi.